Oke, baik. Insyaallah kita hari ini bincang sedikit pasal anwa'ula sebelum kita masuk kepada contoh-contoh sifat. Karena contoh sifat ini dah banyak kali kita buat, maka kita cuba selingkan untuk contoh daripada anwa'ula yang mungkin kita dah tahu, tapi macam mana kegunaan la tu. Maka saya bagi contoh yang ada, iaitu anwa'ula. Ada 5 anwa'ula. Anwa' tu artinya jenis. La yang selalu kita baca. Anwa'ula yang pertama adalah la nafiyah atau la nafi, disebut la nafiyah atau la nafi. Apa tu nafi? Iaitu yang menafikan. Menafikan apa saja. Contohnya, Muhammadun la yakdzibu. Di sini tak ada baris ya. Boleh baca. Boleh sikit. Muhammadun la yakdzibu. Muhammad. Apa maknanya Muhammadun la yakdzibu? Di sini dikatakan la tu nafi. Di sini artinya Muhammad tidak berbohong. Dia tidak menipu. Muhammad dia tidak menipu. Berarti menafikan perbuatan Muhammad tu. Kita bincang pasal orang. Itu layak dibu. Di situ ada la, maka la itu disebut la nafi. Itu la nafiyah. Contoh yang lain kalau kita tengok gambar yang lain. Nafiyah. Innahu la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Innahu la yuhibbul. La di sini nafiyah. Tandanya la nafiyah itu biasanya akan datang selepasnya fi'il untuk dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna. Kata ganti ketiga. Nafi, itu nafi. Menafikan. Manakala yang dekat-dekat dengan nafi itu yang selalu kadang kita keliru, tertukar, itu adalah la nahi. Apa nahi itu? Nahi no, melarang. Nahi, melarang. Berarti kalau kita bincang pasal nahi, berarti ada orang yang kita larang depan kita. Ya, contohnya di sini, ya Muhammad la takdzib. Wahai Muhammad, jangan menipu. Berarti jangan menipu tu ada orang kita bincang terus kepada Muhammad depan-depan dia. Lain macam dengan nafiyah. Nafiyah kita bincang pasal Muhammad. Muhammad berarti dia adalah apa? Orang yang ketiga. Kalau yang nahi, dia orang kedua yang kita bincang terus kepada dia. Maka tandanya adalah ta. Dimulai dengan ta. Ta, itu ya. Dan dia mesti mati. La takdib. Kalau dalam sifir berarti ada sifir nahi. Apa nama? Fi'il nahi. Fi'il amar, fi'il nahi. Itu. Fi'il amar, fi'il nahi. Itu dikatakan nahi kerana di situ dimulai dengan tak. Kalau contoh yang lain daripada nahi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kau merosak. Di sini tu diawali dengan tu. Yang di atas la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang merusak. Jadi itu yang membezakan nahi dengan nafi. Kalau nahi dimulai dengan tak, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merosak di atas muka bumi ini selepas islahiha, selepas dibaiki. Ustaz, jadi dua-dua
Nahi dengan nafi dengan nahi dua-duanya selepas tu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il Okey. mudhari'. Nafi mesti lepas pada la tu ya tu dia kan? Ya tu dia. Okey. Kalau kita nahi, tengok sini, ini kegunaan nahiyah yaitu wa yajzimu al-fi'l al-mudhari'. Nahi dia menjazamkan. Menjazamkan itu mematikan fi'il mudhari'. Itu. Menjazamkan fi'il mudhari'. Wa yajzimu wa tajzumul fi'il al-mudhari'. Manakala nafiyah la tu'athir fil fi'il al-mudhari'. Dia tidak berpengaruh. Dia tak mengubah fi'il mudhari' yang nafi. Ini terbalik kalau contoh yang sebelum nafi itu di nomor 1, nahi itu nomor 2. Di sini nahi dulu baru nafi. Itu yang membedakan. Okay. Ya. Saya ambil beberapa gambar biar kita boleh combine. Nahi menjazam. Nahi menjazamkan fi'il. La takdzib. Takzib. Takzib. Menjazamkan takzib. Untuk ta. Tak. Tak boleh yang lain daripada ta. Tak boleh kan? Yang lain daripada tak boleh. Kerana nahi hanya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna saja. Yang dalam contoh ini apa? La tufsidu fil ardi. Wala tufsidu fil ardi berarti untuk siapa? Wala tufsidu. Untuk antum. Dan janganlah kalian merusak di atas muka bumi ini. Dan janganlah engkau merusak di atas muka bumi ini. Jadi di situ antum. Kalau dalam sifir kuning B ada fi'il apa? Fi'il amma fi'il. Ada apa makku? Kuning A Ustaz, kuning A Ya. ada 4 fi'il tu, Ada kejap nak tengok. Fi'il am'an ni, fi'il nahi tu, nahiyah tu. Ya, nahiyah. Fi'il nafi tak ada sini kan? Tak ada. Nahiyah yang ada, nahiyah ada. Jangan. Okey. Menjazam. Kalau menjazam, kalau ta, menjazam. Tak, yang nahi tu. Yang sifat dia semua 5, 1, 2, 3, 4, 5 fi'il nahi ni, semua tu adalah, inilah dikatakan fungsi la. Fungsi la itu. Okey, fungsi la. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk anta sampai antunna. Dalam CPA tu kuning, fi'il nahi, kalau la, tugas la tu untuk 6 ganti kata ganti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya Ustaz? Ya. Nahiyah semua. Nahiyah semua. Nahiyah itu untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu nahiyah. Yang dalam sifir ni ya. Dalam. Jangan. Kalau nafi itu tidak. Okey, boleh?
Itu perbedaannya nafi dengan nahi. Yang senang kita ingat, nafi datang selepas la itu ya. Nahi datang selepas la itu tak. Nah, itu aja yang kita boleh ingat. Oh, ya dengan tak. Perbedaan tak, dia betul. ya dengan tak. Ya, betul. Ya, dengan tak. Jelas dalam CVA itu jelas tak. Okey, Ustaz. Oke. Oke, yang ketiga adalah atifah. Atifah berarti atof. Oh, Disebut selalu ada waw atau fa atau kalau kita tahu maka ada tambahan atof selain daripada waw dan fa yang kita selalu sebut dalam i'rab. Itu la. La pun boleh menjadi atof. Contohnya uhibbut tarikha. La geografia. Apa artinya? Uhibbu. Saya mencintai at-tarikha. Pelajaran tarikh. Sejarah. sejarah. Tarikh, sejarah. Tarikha. Sirah. Sirah. La geografia. Tidak. Apa geografia itu? Geografi. Ilmu bumi. Nah, itu. Nah, jadi di sini la itu dia fungsi dia termasuk daripada kumpulan atifah atau atof. Dia tak membariskan apa-apa selepasnya. Dia tak ada function selain daripada atof saja di sini. Itu contoh yang pertama. Kalau kita tengok contoh yang lain, atifah. Nah, di sini contoh yang lain, al-mu'minu qawiyyun la dhaifun. Seorang mukmin itu adalah orang yang qawi, yang kuat. La dhaifun, tidak lemah. Nah, itu di sini contohnya al-mu'minu qawiyyun. Seorang mukmin adalah orang yang kuat. La dhaifun, tidak lemah. Nah, berarti la itu adalah sebagai kata sambung saja. Kata sambung kepada dhaif, antara dhaif dengan qawi. Dia tidaklah tu. Nah, berarti artinya tidak. Tapi di sini tidak itu bukan nafi. Tidak bukan nafi sebab dia bukan tidak. fi'il mudhari'. Di sini dia datang selepasnya isim. Itu yang membedakan. Kalau datang selepas la itu adalah isim, maka dia akan menjadi atof. Nah, tapi karena ada di antara dua isim. Nah, dia kena datang antara dua isim. Nah, itu ini keterangannya di sini atifah baina ismaini. Atifah baina ismaini. Dia menjadi atof kata sambung baina ismaini antara dua isim. Dia tak boleh satu isim saja, mesti ada dua isim. Al-mu'minu qawiyyun la dhaifun. Contohnya sama di sini. Dia tidak juga tapi menyambung dua isim. Nah, dua isim. Syaratnya kena ada dua isim di antara la tersebut. Okay. Nah, contoh yang dalam ni tapi tak nampak ya, ni kecil gambar dia. Kalau saya zoom, saya besarkan dia pecah. Ustaz, tanya yang contoh ketiga tu la apa yang kedua tu saya tak dapat nak baca tu. Yang mana? Yang ketiga? Saya uhibbu at-tarikh. Uhibbu tarikha. Tarikha. Lagi yang lebih la geografia. Oh, jim ain ni ya, ain. Ain, ghin. Jug. Jim, ghin, ra, alif, fa, ya, alif. Ujung tu tak ada.
Ini apa nama gambar tulisan tangan dia upload. Nah, jadi macam ni lah. Uhibbu tarikha la geografia. Saya suka pelajaran atau subjek sejarah, Sejarah. tidak geografia, geografi tak suka. Kata dan, saya suka sejarah dan geografi. Kalau dan berarti wah. Allah pula. Wah. Nah, berarti kalau la itu kita kena pilih salah satu daripada dua isim yang ada. Nah, sejarah dengan geografi. Nah, maka di sini dia lebih suka sejarah, tarikh, ya, sirah. Nah, tadi kuat dengan lemah. Berarti kena pilih antara dua tersebut. Itu bila. Kalau ataf yang biasa, wa berarti dua-dua kena ada. Dan Dan saran tidak. uhibbu tarikha wal geografia. Nah, kalau macam tu berarti saya suka subjek tarikh dan geografi. Nah, itu. Sama ada tadi yang contoh yang lain. Al-mu'minu qawiyyun wa dhaifun. Berarti mukmin itu adalah orang yang kuat dan juga lemah. Maka tak sesuai di situ. Contoh yang lain, yang ini yang ada gambar yang keempat. Atifah contohnya, ja'ani Zaidun la Umar la Amru. Ja'ani telah datang kepada saya Zaid. Zaid telah datang kepada saya. La Umar, la Amru, bukan Amru. Nah, itu yang membezakan tuh. Jadi Zaid saja yang datang, Amru tak datang. Kalau dua-dua datang maka gunakan waw atau itu. Tidak, atas pun tidak, bawah pun tidak. Ini tidak isim, ini tidak fi'il mudhari'. Oke, boleh? Oke, itu contoh apa? Bentuk anwa'ula, bentuk la yang ketiga atau oke, yang keempat ada soalan tak yang atau ini? Oke, boleh dah. Nafiyah lil jinsi. Nafiyah jins. Oke, ada soalan? Ustaz, cuma kita nak beza sebab makna la dua-duanya tidak. Cuma kita nak beza nafi dengan atifah. Oke, yang keempat nafiyah lil jins. Nafiyah lil jins yaitu nafi untuk jenis. Jenis itu berarti
Dia macam seperti inna. Inna. Macam inna. Nah, kita tengok contoh yang di sini. La amanah. Nah, jadi selepas la mestilah isim dan dia mesti berbaris atas. Gitu. Sekali lagi Ustaz, la talib apa? Yang mana? Ni, dia punya contoh. La Contohnya. Okey, contohnya adalah la amanah liman la amanata lahu. Ini hadis Nabi ini ya. Tak Ustaz, contoh yang tulis tangan ni. yang tulis Oh, contoh tangan. yang tulis tangan. Okey. La taliba tu. Nah, jinsi la taliba muhmilun. La taliba muhmilun. 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 Apa artinya muhmilun? La taliba. Tidak ada taliba, seorang talib, pelajar. Muhmil. Yang apa muhmil tu? Merendahkan. Yang meremehkan. Nah, itu muhmil. Tak ada. Okey, ini contoh yang pertama, nafiyah lil jins. Jadi menunjukkan satu jenis. Dia tugasan dia semacam inna. Inna ni apa? Inna ni datang selepasnya isim inna, haraf inna. Isim inna mesti berbaris atas, haraf inna, apa nama khabar inna berbaris depan. La toliba. Kenapa la toliba? Karena dia isim la. Muhmilun, kenapa muhmilun? Karena dia khabar la. Tapi makna sebenarnya la untuk nafiyah jins ni apa? Tidak juga. Sama. Tidak ada. Tidak. Sama saja. Maknanya sama. Hanya tugasan dia. Ini saya tengokkan. Ini tugasan dia. Tugasan nafiyah lil jins. Wa ta'malu amala inna. Dan dia berbuat semacam bertugas semacam tugasan inna. Macam tu. Maknanya tidak, tapi ada isim la. Ada isim la, ada khabar la. Khabar la. Khabar la. Makna tidak juga. Tidak juga. Tidak. Nak cakap tidak macam mana? Tidak betul-betul tidak. Contoh yang lain yang saya ambil, la amana liman la amanata indah. La amana Liman la amanata indahu. Tidak ada keamanan atau tidak safe bagi orang yang tidak amanah. Kita nak bagi dia tapi dia tak amanah, maka itu tak tak yakinlah kita. La amanah, tidak ada keamanan, tidak ada amanan lah, tidak aman kita memberi kepada orang yang tidak la amanah, tidak beramanah, tidak jujur itu. Ustaz, adalah kana tu macam positif lah. Macam adalah ia kana, tapi yang tidak tu macam negatif lah, kan macam tu. Negatif, ya betul. Tapi fungsinya macam ni lah, fungsinya macam
both fungsi are the same lah kan maksudnya. Nah, jadi ini tugasan dia la nafi alil jinsu, dia tugasan dia macam inna. La ghaliba lakumul yauma minan nas. Nah, contoh yang lain. Nah, ini la ghaliba lakumul yauma minan nas. Dah. Apa maknanya la ghaliba? La ghaliba. La ghaliba lakumul yauma minan nas. Ini ayat Al-Qur'an nih. Apa nama? Surah Al-Anfal ayat 48. Tiada kebiasaan. Tiada yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. La ghaliba. Ghaliba itu mengalahkan. Al-yauma pada hari ini daripada Ghaliba. minan nas. Mengalahkan. Daripada manusia. Tidak ada orang manusia ya, tidak ada orang seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Oke. Ini contoh la nafiyah lil jins. Apa maksud lil jins tu Ustaz? Jins. Jins untuk satu jenis. Oh. Jins itu adalah jenis. Oke, contoh yang keempat, anwa, jenis yang keempat daripada la. Yang keempat kelima nih. Yang kelima ya. 5. La amaliyah amalul laisa. La yang bertugas semacam tugasan laisa. Kalau tadi inna, sekarang laisa. Apa perbedaan inna dengan laisa? Inna yaitu membaris ataskan isim, membaris depankan khobar. Kalau laisa, dia satu kumpulan dengan kana. Membaris depankan isim, membaris ataskan khobar. Oke. Itu yang membedakan tuh. Contohnya apa? Tadi la ghaliba. Sekarang contohnya la khaufun alaihim. Lepas la terus khaufun, bukan khaufa. Nah, maka di sini la itu adalah artinya tidak juga. Secara makna semua artinya la itu tidak. Tapi jenis dia, kedudukan dia berbeza. Fungsi dia berbeza. Ada nafi, ada nahi, ada nafi lil jins, ada nafi lil laisa. Nah, di sini termasuk laisa. La khaufun alaihim. La datang selepasnya isim, tapi berbaris depan. Ya, khaufun. Nah, berarti dia termasuk kumpulan laisa.
Apa artinya la khaufun alaihim? Saya ada takut. Tiada rasa takut. Nah, jadi makna tiada. Tiada rasa takut pada mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, itu apa nama? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dia tak takut. Tidak ada rasa takut ke atasnya. Walahum yahzanun, dan tidak merasa bersedih. Nah, ini banyak ayat Al-Quran yang diakhiri dengan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi orang-orang yang dalam musibah, bagi orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, semua akan diakhiri dengan perkataan closing statement daripada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahasanya wali-wali Allah atau wali Allah ya. Wali Allah ini orang-orang yang spesial lah. Bahasanya dia adalah orang yang tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang istiqomah juga disebut fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah ini orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Oke, yang terakhir adalah jawabul istifham. Haraf la sebagai jawab kepada soalan. Nah, ini dia lagi banyak daripada yang lain. Yang lain hanya 5. Saya ambil yang paling banyak sini ya. Nah, jawab. Nah, di sini ada juga jawabul istifham. Apa jawabul istifham nih? Jawab pada soalan. Soalan. Istifham. Contohnya, ahadara abuka, adakah hadir ayahmu? Ahadara, hadara datang, tiba, hadir dalam satu majlis. Ahadara abuka, adakah ayahmu datang? Abuka. Abuka. Maka jawabannya macam mana? Kalau ayah itu belum datang, maka kita jawab la, lam yahdur. La di situ belum. Ayah belum sampai atau belum tiba. Itu jawaban. Mak aku nak tanya. La. Apa tu bahan yang ada depan kita ni yang tulis tangan? Ya. Orang lain macam mana? Mak aku bahan tu tulis tangan. Nombor 5 tu Nafiyah Al-Wahidah. Tak ada lah pula tak ada baca tu. Okey. Nombor Saya 6. Ha. Nombor 6 tak ada. Tak ada. Okey, saya tak ada. share yang tadi yang pertama tadi yang kita tak nampak jelas tadi kan? Yang tak nampak jelas tu. Okey, saya tampilkan, saya okey. ambil yang ke-6. Oh, tak ada dah yang itu. Tak ada. Tapi yang ni Nafiyah Al-Wahidah tu yang tulis tangan. Sama ke dengan istifham tu? Lain. Lain. Okay. Lain. Okey, nasib baik aku bagi tahu. Okey, saya share yang ke-6. Ada yang menyatakan dia ada 6, ada yang menyatakan dia ada 5. Tapi saya ambil yang banyak ya, biar kita tahu. Ni. Nanti kejap Ustaz. Ustaz ada bagi ni tak sebelum kelas? Ada tak bagi ni? Tak ada, tak nampak. Jenis lah ni ada tak Ustaz bagi pada kita orang? Tak. Tak ada. Okey, saya share ya dalam WhatsApp biar nampak ya. Ya. Sebelum kelas ni Ustaz belum bagilah ni. Belum. Saya baru dapat mana ni? Okey. Dapat mana? Itulah dapat kat mana.
Oke, nampak tak yang gambar? Ustaz tak boleh Nampak besarkan gambar dia. Tak boleh besarkan Ustaz ya, pecah ya. pecah dia. Yang bawah sekali tu. Besar Yang sikit. saya share sekali dalam Okey lah tu. Okey dah tu. Okey kan dah? Okey dah. Huruf. Okey sikit lah tapi kan dia warna lain kan. Boleh warna terang. besarkan, boleh besarkan. Okey, jap saya Okey. hantar dalam WhatsApp. Boleh tengok lah. Saya lupa tak share dulu. Okey. Okey, silakan di download dalam WhatsApp WhatsApp. group. Saya dah share. WhatsApp ada. Dalam WhatsApp tu dah saya share gambar-gambar tu. Yang saya rujuk iaitu gambar yang ni ya, yang 6. Okey, ada banyak Ustaz. Okey, bagus. Terima kasih Ustaz. Okey, nampak? Boleh? Yang ni kecil ya. Bolehlah kita tengok dalam telefon kita. Boleh tengok dalam Ustaz telefon baca Ustaz. atau Ustaz baca. okey ya. Saya baca dari Yang mana? bawah tu nombor 6. Yang bawah ya. Haraf jawabun lil istifham musbit. Ya, haraf dia sebagai haraf. La ni semua haraf ya. La tu haraf nafi, haraf nahi, haraf nafi lil jins. Yang dua pertama tu untuk fi'il. Yang satu dua untuk fi'il. Yang 3, 4, 5 untuk isim. Okey. Okey, yang keenam untuk soalan. Harfu jawabun lil istifham musbitun. Haraf Faham? jawab untuk soalan li istifham musbit yang tetap. Musbit itu artinya tetap. Mana Musbitun. ejaannya Ustaz? Tak berapa jelas. Mimsin ya, mimsin. Mimsin tak. Ishinta. Mimsin ke mimsin Musbit. batai? Fin. Alif bata sa. Sa. Musbitun ya. Musbitun. Musbit itu artinya tetap. Okey. Musbitun. Yang tetap. Yang tak nampak ni payahlah pula. Bitun tetap. Ini pun tiganya isim juga sebab dia istifham tu tidak isim. Okey. Tapi datang selepas la yang keenam juga adalah fi'il. Oh, Fi'il. ada fi'il, ada isim. Ada fi'il, Asalkan ada isim. pertanyaan. Jadi 6 jenis anwa la ni, 3 untuk isim, 3 untuk fi'il. 1, 2 fi'il campur 6. 3, 4, 5 isim. Itu. Datang selepasnya, bukan dia isim tapi datang selepasnya. La bila-bila masa tetap haraf. Okey, yang terakhir adalah jawabul istifham. Jawab kepada soalan. Nah, contohnya tadi saya bagi contoh, ahadara abuka, adakah
ayahmu telah datang? Maka dijawab, la lam yahdur. Belum. Dia belum datanglah lagi. La lam yahdur berarti dia ayahnya kepada ayah. Dia Ya. belum datanglah lagi. Okey. Fi'il apa di sini? Fi'il mudhari. Nah, la mesti datang selepasnya fi'il mudhari. Yuhibbu mudhari. Nah, contohnya la tufsidu mudhari juga. Tiga tu fi'il mudhari lah. Fi'il mudhari. 1, 2, 6 fi'il mudhari. 3, 4, 5 isim. Isim yang datang selepas la. Yang ketiga, nomor 3 yaitu untuk kumpulan inna, tugasan macam inna. Yang keempat, tugasan macam laisa atau kana. Yang kelima adalah atof. Ini tugasan. Tugasannya diterangkan di gambar yang putih dengan biru tuh. Yang tulisan dia hubal anwa'ula, itu tugasan dia. Nahiyah wa tazumul fi'il mudhari. Nafiyah wa tu'taru fil fi'il mudhari. Atifah baina ismain. Nafiyah lil jins wa ta'malu amalu inna. Haruf jawab lil istifham musbit. Oke. Anwar tu apa dah? Anwar. Anwa'u. Jenis. Jenis lah. Jenis lah. Jenis Nah, lah. ini semua kalau kita nak baca ada kitabnya, kitab yang mengkaji la saja. Itu ada. Ambilkan gambar sekali. Syarhu anwa'una fin nahwil arabi. Syarah penjelasan kepada jenis-jenis la dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Kemudian jenis-jenis la. Nah, ini je yang boleh nampak besar, yang sini, yang ini saja. Tapi di sini tak lengkap, dia hanya menyebutkan 5 saja. Betul, yang tadi lengkap tu. Ada arrow tadi tu. Anwala tu. Cuba tengok. Cuba tengok. 5 tu ada. Yang ada arrow. Ini 5 saja. Yang ini 5. Macam jelas je. Nafiyah. Nahiyah. Taufiq. Atifah. Yang di sini ada lain daripada pula yang lain. Di sini ada jawab, ada Baiklah. ada yang. tapi tak apalah, jawab tu jawab lah. Ada kan jawab tadi. Jawab tu jawablah. Yang kelima dia ada tambahan. Zaidah. Ini simple. Pernah jumpa dalam menyalin tu dengan la zaidah. Zaidah tu apa? Tambahan. Zaidah. Oh, Zaidah. Zaidah artinya tambahan. Jawabi. Dahi. Macam rajah ni macam-macam ada, jadi kalau campur-campur tu tidak 6 lah, 7 ke jadinya. 7 kalau kata kita nak campurkan semua, tambahkan satu lagi zaidah. Apa zaidah tu? La tambahan, additional. La sebagai tambahan. Mana yang tambahan? Contohnya di sini wala yastawil ahya walal amwat. Apa artinya wala Tak nampaknya. Tak nampak? Tak apa, tengok besarkan dalam telefon kita.
Dia baca wala yastawi la hayatan wala amwat, mati, hidup mati. Wala yastawi. La tamahana. Banyak la, ada 3 la di situ. Ya, ada 2 ya. Wala yastawi Wala yastawi. la hayat La hay. Yastawi. wala amwat. La Ya. yastawi. La hayat. Ini baru belajar bahasa Arab. Wala yastawi. Yastawi itu tidak sama. Sawa'un, mereka kata sawa. Wala yastawi, dan tidak pula sama orang yang hidup. Ahya. Wala amwat, dan orang yang mati. La tu zaidah. Tak ada pun La, tak apa. la mana yang disebut zaidah di sini? La mana? La mana? La yang La hayat. lal amwat. La amwat. Amwat. Yang pertama la apa? La yastawi, dia apa? Tidak sama, tidak nafi. Nahi. Nahi. Nahi sebab ada Nahi. Ya, dimulai dengan ya, dimulai dengan ya, nahi. La yastawi berarti la nahi. Yang kedua baru la Nafi. zaidah. La hayat. Yang kedua la Zaidah. yang ketiga la zaidah juga. Mana ada 2 saja, Mak. La hayat, la amwat. Amat. Wala. La amwat. Bukan ada 3 la di situ. 2 la saja. Amat. La hayat wala. Mati. Zaidah lah ni. Zaidah ni kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Maknanya tak perlu. Tambahan saja. Tambahan aja. Okey, dah semua Ustaz terangkan. Selamat. Okey. Ustaz, nak tanya. Jadi yang nombor 5 yang Ustaz tulis tangan tadi, Nafiyah lil wahidah tu, kalau dalam gambar rajah yang ada ni, dia pergi yang mana? Jawabiyah tu ke? Nil wahdah ya. Wahdah berarti dia masuk kumpulan mana? Dia belum ada contoh sini ya. Wahdah berarti yang atas tu sebelumnya apa? Jins. Wahdah berarti untuk sendiri. Apa sendiri di sini? Nafiyah wahidah. Itulah tadi. Amalulaisa. Zaidah. Bukan. Amalulaisa. Laisa. Laisa. Kalau kita tengok yang gambar yang lainnya, dia termasuk daripada amalulaisa. Amalulaisa. Yang nombor 4. Nombor 4. Oh, okey. Amal laisa. Laisa. Laisa, isim laisa, khabar laisa.
Ustaz ulang semula yang maksud la khaufun alaihim walahum yahzanun tu. Okey. Contohnya laisa tu la khaufun alaihim, tidak takut, tidak ada ketakutan alaihim, ke atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Sedih. Kenapa tak kata la nafiyah al-jinsi? Dia tugasan dia khaufun. lain. La La khaufun. Khaufun. Di atas la ghalibah. La ghalibah. Inna, yang ni kana. Yang ini kana. Yang 4 tu kana. Kana. Subhanallah. Kita belajar i'rab adalah ni disebut ni Ustaz ya? Ya. Bila kita tiba i'rab, tiba lam-lam ni kita ingat kembali. Kita cuba ingat kembali. Okey. Bolehlah kalau Ustaz nak masuk sikit buku Ustaz Rusdi. Okey, kita masuk ke buku Ustaz Rusdi ya. Okey, boleh. Nampak? Alhamdulillah. Kesian Ustaz. Pelan-pelan lah makku. Okey. Okey. Terkejar sana, terkejar sini Ustaz ajar. Okey. Okey. Kita masuk contoh madda yamuddu. Tengok dalam kitab Ustaz tu. Ustaz Rusdi, madda yamuddu. Saya ambil contoh daripada surah Maryam 79. Okey, dah jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Kalla. Kalla tu biasa diwakafkan kalau orang baca, kerana artinya apa? Sekali-kali tidak. Kalla bal rona, kalla innal insana lafi. Banyak itu ya yang menunjukkan kalla. Sanaktubu, kami akan menulis, ma yaqulu, apa yang dikatakan, wa namuddu lahu, dan benar-benar kami akan memperpanjang minal adabi madda, azab untuknya. Madda yang muddu artinya Ustaz belum upload. Ustaz belum upload gambar apa tu ayat tu. Belum. Belum.
Oke, saya nampak aku? Coba jamaah semua. Ya. Nampak. Oke, saya ulang lagi. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu, kami akan menulis apa yang ia katakan. Wa namuddu lahu, dan benar-benar kami akan memperpanjang minal adab, daripada azab, untuknya. Maddan itu artinya memperpanjang. Madda yamuddu. Kalau kita belajar tajwid ada mad. Nah, mad itu apa artinya mad? Panjang. Panjang. Maka madda yamuddu adalah memanjangkan. Nah, madda yamuddu, ana amuddu. Karena fi'il yang di yang di baris bawahkan, namuddu dengan maddan. Namuddu dengan maddan. Oke. Namuddu dengan maddan. Namuddu dia wazannya apa? Namuddu Yamuddu. Madada. madada. Jadi naf'alu. Kami, ya. Naf'alu. Manakala maddan adalah apa? Maddannya adalah bentuk daripada apa? Isim. Masdar. Madda yamuddu maddun. Fa'ala yaf'alu fa'lun. Masdar. Dia masdar. Sirahnya fi'il. Namuddu sirahnya fi'il mudhari'. Untuk siapa? Nahnu. Nahnu. Namuduna, nahnu. Nahnu. Manakala maddan itu siapa maddan? Isim Masdar. isim masdar. Isim terbitan. Namuddu
isim terbitan. Terbitan. Namuddu fi'il mudhari' nahnu, untuk nahnu maddan isim masdar fa'lun, Maklum. wazannya fa'lun. Oke, ada soalan untuk contoh ini? Oke, ada soalan untuk contoh madda? Kalau tak ada, kita sambung contoh selanjutnya. Taba yatubu. Taba yatubu. Ada? Boleh nampak? Jumpa contohnya At-Taubah 118. Saya ambil contoh At-Taubah 118. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Tsumma taba, kemudian Allah menerima taubat. Taba 'alaihim, taubat mereka. Liyatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwat tawwabur rahim, yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat dan Allah maha penyayang. Mana sini yang di baris bawahkan perkataan apa? Taba yatubu. Yatubu. Tawwabun. Tawwabun. 3 ya. Taba Tubu. Tawwab. Taba yatubu. Tubu. Tubu. Tawwabun. Tawwabun.
Tawwabun. Ada 3 di sini. Taba yatubu tawwabun. Taba Dia menerima taubat. fi'il Madi. madhi. Okey. Taba. Taba sama macam Fa'ala. 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 Ya tu. Sifir kita masih sifir 1E ya. Fa'ala ya. Yaf'alu. Ya fa'alu apa yaf'ulu? Ya ulu. IP 1 ya ulu. Yaf'ulu. Yaf'alu. Fa'ala berarti yatubu Ulu. yaf'aluna. Yaquluna. Oh, yaquluna. Yatubu yaquluna. Yaf'ulu. Wana alif. Tawwabun berarti apa? Tawwab ni apa? Taba Tawwabun. yatubu taubatun. Masdar. Tawwabun berarti dia apa? Ismu tafdil. Nah, di sini kita katakan ismu tafdil. Dia tak masuk dalam sifir. Dia tak ada dalam sifir. Maha 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 tafdil. maha penerima taubat. Apa maksud ismu tafdil? Maha besar, tinggi. Tafdil itu lebih. Lebih. Maha sangat. Sangat more. Sangat menerima taubat. Kalau isim fa'ilnya apa? Isim fa'il. Taba yatubu taubatun. Perbuatannya disebut taubat. Orang yang taubat disebut taibun. 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 Matubun. Taubun. Yatubu. Tuba. Yaf'alun. Isim tafdil. Tafdil. Atau sifat Allah. Di sini kita boleh sebut ya. Asmaul husna. Tafdil daripada asmaul husna. Asmaul husna. Asmaul husna. Kalau apa tu asmaul husna tu semuanya tafdil, isim tafdil. Apa nama dia, kumpulan isim tafdil. Ar-Rahim, Al-Ghafar, Al-Ghafur Ya. Apa dalam bahasa Inggris apa disebut? Sekian. Oke, Puan Zakia. Tak ada sekian. Tak ada Puan Zakia. Asmaul husna je ni ya. Lihat pun tak ada sekarang. Apa?
Lebih kalau Melayu kata isim yang lebih, yang sangat. Yang sangat. Lebih. Okey. Taba berarti fi'il fi'il madhi. Madhi. Mati. Mariamah. Sorry Mariamah. Apa dia? Sorry. Cepat mak aku ni kata. Okey, okey. Okey Mariamah. Okey. Kena baca balik yang talila tu. Tak payah mak aku pun. Aku nak laju. Kena baca balik. Dah bukan nak laju sangat, takut tak masuk pula ustaz nak ajar hari ni kan. Muka surat ni. Tahun lepas sambung balik mak aku. Okey, sambung Mariamah memang nak nyambung dia. Apa dia? Rajin sangat. Fi'il madhi taba huwa. Lepas cuti. Manakala apa? Yatubuna fi'il apa? Mudhari. Fi'lun mudhari'un. Yatubuna. Mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Untuk siapa? Ya. Apa tu? Hum kah? Hum. Mudhari' hum. Huzuf nun. Huzuf kah hazaf? Hazaf nun. Hazaf nun. Sebut pun tak kena. Ghaibi. Lil ghaib. Hum lil ghaibina. Hum ghaibina. Yang gaib. Ganti nama ketiga. Ganti nama ketiga tu diistilahkan ghaib kerana dia orang ketiga, tak ada. Kita bincang pasal dia tapi dia tak ada tu. Ghaib. Okey. Yang isim tafdil tak perlulah kita letak di sini. Yang kita perlunya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Rahmanur Rahimul Malikul Qudus sampailah At-Tawwabur Rahim. Itu semua termasuk daripada Asmaul Husna. Okey, ada soalan untuk contoh ni? Lam yang dekat liyatu tu kita panggil lam apa Ustaz? Yang mana? Lam yang dekat liyatubu. Contoh Kat situ?
Li, taukid. Taukid. Kalau tadi kan kita bincang pasal la, di sini ada jumpa li. Nah, dia taukid. Ada lagi la di atas. Kala. Apa tu la di situ? La apa? Nafi ke nahi? Mana? Kala. Ayat mana? Yang contoh yang sebelum. Kalla. Itu tidak. Sekali-kali tidak. Apa berarti di situ? Sekali-kali tidak. Termasuk la apa? Nafi. Nafi. Sana ketubu. Datang selepasnya Ketiga. la. Taktub. Tak ada dalam contoh yang tadi. Tak ada. Ada tak dalam contoh tadi? Bukan perkataan dia. Kalla tu tak boleh pisah. Ya, Jadi, kala tu di sini berarti artinya taukid. Menegaskan. Taukid di sini. Jadi kalla tu kah campur la. Ya. Dia satulah, dia kala tu memang asalnya ka campur la. Tapi di sini disatukan menjadi taukid saja. Taukid. Hmm. Tak belajar tadi taukid. Tak masuk kan, dia ada kumpulan sendiri la, kala, taukid. Tadi li tu sama ke dengan Li. Dia sama dengan la. Bukan li tu lain cerita. Lain cerita di sini. Lain cerita Kala, li. taukid, li pun taukid itu. Li dia tak masuk dalam haruf la. Dia tak masuk dengan haruf la, tapi di sini haruf taukid. La taukid. Jadi la itu ada dua, la haruf, la taukid. Itu. Sama-sama haruf, tapi kegunaan dia boleh menjadi taukid, dia boleh menjadi kumpulan yang tadi kita anwa'ula tadi. 7 tadi. Yang 7 tadi ya. Makin belajar makin tak tahu. Makin banyak tak tahu kan? Makin banyak belajar, semakin banyak tak tahu. Itulah yang perlu. Yang kita rasa baik sebagai penuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu macam tak ada hal yang baru, berarti kita rasa bahwasanya diri kita dah lebih dah pandai atau jadi yang bahaya. Biasa orang akan takabur. Ujub. Payah dengan kau ustaz bahasa Arab ni. Aku katakan profesor tu sains ke apa-apa tu, aku tak ambil lagi pada orang yang pandai bahasa Arab. Itulah yang saya katakan tadi, ada kitab satu tentang syarahan la. Daripada la saja orang boleh membuat satu kitab. Satu tesis. Buat PhD la. Daripada haraf la saja. Semua diambil sumber ilmu tersebut dari Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, dia jumpa macam tadi, kenapa li, kenapa kala, maka dikajilah kenapa dia menjadi li, kenapa dia menjadi kala. Itu maka dari itulah ilmu manusia berkembang. Dia semakin merasa dirinya adalah jahil, dia tak tahu. Okey. Cukup aku? Okey, cukup sangat. Okey, baik. Contohnya sampai tabayatuhu ya. Nanti insya-Allah kita sambung. 6 hari bulan Ustaz ya. 6 hari bulan insya-Allah saya nak balik. Sekejap.
Dah lama tak jumpa mak. Oh, Ya. yalah. Selamat. Selamat. Salam. Salam mak Ustaz. Allah. Keluarga Ustaz. Sabar. Dah 2 tahun balik. Mak yang bagi Mekah dulu kan? Ah. Sehat lagi dia.